Okey, Assalamualaikum kelas. Mau baca ni. Boleh nampak apa ni cikgu punya skrin tak? Boleh. Boleh, okey. Kakak, sekejap. Yang mama nak yang slide tadi. Buka ni. Buka ni. Tu, buka ni. Betul dia orang nampak ni. Okey, sekarang ni nampak kan? Nampak cikgu. Okey, cikgu teruskan Sorry kita mulakan kelas kita malam ni dengan tajuk keimunan manusia. Okey, pelajar-pelajar daripada sekolah lain, cikgu adalah Cikgu Rohiza binti Jamaluddin daripada Sekolah Sains Tun Said Syekh Shahabuddin. So malam ni kelas kita bermula daripada pukul 8.30 hingga 10 malam. Cikgu akan terangkan tajuk keimunan ini, okey, dan ada di antara diselang-selikan dengan beberapa soalan Jadi kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan yang tak faham bahagian tertentu, boleh terus je stopkan cikgu untuk cikgu ulangkan sekali lagi, okey? Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah tajuk-tajuk yang akan kita belajar malam ni, iaitu keimunan manusia. Dalam tajuk keimunan manusia ni ada 4 subtopik, iaitu pertahanan badan, okey, tindakan antibodi, jenis keimunan dan juga isu kesihatan berkaitan dengan keimunan manusia. Okey, kita pergi satu persatu. Cikgu akan terang dengan perlahan supaya pelajar-pelajar lebih faham dan cikgu nak kalau boleh kita interaksi dua hala pun tak apa Okey, teruskan dengan pertahanan badan. Okey, dalam tajuk pertahanan badan, kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan istilah-istilah yang ada di dalam tajuk pertahanan badan ini iaitu kita kena kenal pasti apa yang dimaksudkan dengan patogen. Okey. Dan juga antigen. Okay. Jadi patogen itu ya saya. Tak gerak. Sekali lagi macam mana? Slide teacher tak gerak. Slide tak gerak Okey. Cikgu try tengok macam mana kat mana masalah dia. Yang ni nampak? Slide yang kedua nampak? Nampak teacher. Oh, maksudnya teacher tak boleh buat yang skrin yang besar tu. Okey, tak apalah, cikgu buat macam ni je lah. Okey. Ni skrin pertama, yang ni skrin kedua nampak Skrin tiga nampak Okey. Maksudnya cikgu tak boleh nak buat yang slideshow tu yang tak nampak. Okey, tak apa. Okey, kita patah balik kepada pertahanan badan, tajuk 11.1. 11.2 tindakan antibodi, 11.3 keimunan dan akhir sekali isu kesihatan. Okey. Right, kita tengok yang ni pula. Dalam tajuk pertahanan badan, kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan patogen dan antigen. Okey. Patogen itu adalah mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit. Maksudnya kalau mikroorganisma tersebut dia masuk dalam badan kita tapi dia tidak menyebabkan penyakit, maka kita tak namakan dia sebagai patogen. Okey, dia hanya dinamakan sebagai antigen. Okey, jadi kalau antigen itu adalah apa-apa saja benda asing yang masuk dalam badan kita, bermaksud ianya adalah sejenis protein. Protein yang masuk dalam badan kita dan tidak menyebabkan penyakit. Itu beza antara patogen dengan antigen. Jadi contoh patogen adalah bakteria, virus atau parasit yang masuk dalam badan dan menyebabkan penyakit. Okay. Alright, antigen adalah yang masuk dalam badan dan dia merangsang gerak balas keimunan. Okay, kemudian kita tengok slide seterusnya. Okay, kita lihat ni. Okay, pertahanan badan setelah kita tahu apa yang dimaksudkan dengan antigen, patogen dan juga
antibody. Okay, kita tengok antibody. Antibody adalah protein protein yang ada pada permukaan limfosit ataupun protein yang dibebaskan oleh sel limfosit ke dalam plasma darah. Okay, faham Maksudnya apabila antigen masuk ataupun patogen masuk dan ia merangsang kepada sistem sel darah putih kita, sistem pertahanan badan kita, maka sel limfosit kita akan mengeluarkan antibody. Okay, jadi antibody yang dimasukkan itu adalah protein yang ada pada limfosit atau yang dibebaskan oleh limfosit tadi masuk ke dalam plasma darah. Jadi antibody ni ada banyak jenis bergantung kepada apa yang merangsang pengeluaran antibody tersebut. Jadi kalau organisma A yang merangsang pengeluaran antibody, maka antibodinya pula dikenali sebagai antibody A. Itu contoh dia Okey, kemudian jadi sistem pertahanan badan kita ni ada beberapa peringkat iaitu sistem barisan pertahanan yang pertama iaitu terdiri daripada barisan fizikal kimia yang cuba menghalang patogen daripada masuk ke dalam badan kita. Okey, manakala untuk sistem pertahanan kedua iaitu barisan pertahanan kedua, badan kita akan rasa macam demam, proses fagositosis berlaku dan juga berlaku keradangan. Itu dah peringkat kedua. Tetapi sekiranya ada juga bakteria ataupun virus ataupun patogen ini yang berjaya memasuki melepasi sistem barisan pertahanan pertama dan kedua, maka kita ada satu lagi barisan pertahanan ketiga iaitu yang digerak balaskan oleh sel limfosit, sel darah putih kita. Okey. Lepas tu kita akan lihat apakah kita akan lihat dengan terperinci setiap satu barisan pertahanan badan yang ada yang wujud dalam badan kita. Okey, kita mulakan dengan barisan pertahanan pertama. Okey, kita ada lima barisan pertahanan pertama kita iaitu enzim lysosome. Okey, enzim lysosome ini dia berada di dalam air mata kita, hingus, air liur. Okey, tujuannya dia dapat mengurai dan dapat membunuh bakteria. Yang kedua adalah badan kita juga mempunyai membran mucus. Okey, yang mana dia ada dalam membran mucus ni juga ada enzim lysosome untuk memusnahkan bakteria yang ada dalam udara. Okey. Yang ketiga, kita lihat kepada mekanisme pembekuan darah. Okey, ini kita dah belajar tajuk yang sebelum ini Jadi mekanisme pembekuan darah ni juga adalah merupakan barisan pertahanan pertama yang wujud dalam badan kita, iaitu dia menghalang kemasukan bakteria. Okey, dan yang keempat adalah asid hidroklorik. Asid hidroklorik ini dia terdapat di dalam perut kita. Contohnya lah, katalah kita termakan ataupun terambil apa-apa melalui mulut kita. Contohnya kita terjatuhkan makanan and then suddenly kita tak tahu kata makanan kita tu ada dipenuhi dengan bakteria ataupun apa, kita ambil makan. Okey, jadi dia telah melepasi nombor 1, 2 dan 3. Maka dia akan sampai ke pertahanan pertama yang keempat, iaitu dalam perut kita ada asid hidroklorik. Jadi asid hidroklorik ni dapat membunuh bakteria yang terlepas masuk setelah dia melepasi hingus, melepasi membran mucus, melepasi mekanisme pembekuan darah sebab dia masuk melalui laluan yang dibenarkan iaitu mulut kita. Tapi akhir sekali bila sampai dekat perut kita akan menghasilkan asid hidroklorik, jadi dia masih boleh terbunuh. Jadi jangan risaulah kalau awak termakan benda yang kita tak tahu status dia punya hygiene dia kan.
ada bakteria ke, ada apa ke. Jadi sampai dekat perut dianya dibasmi kumankan. Okey, kemudian akhir sekali yang daripada barisan pertahanan pertama adalah kulit. Kulit ni dia melindungi dia adalah struktur fizikal yang melindungi kemasukan bakteria. Jadi nanti cikgu akan pergi terperinci setiap satu, awak jangan risau tentang tu. Okey. Okey, right. Kita lihat, kita tengok lebih terperinci untuk enzim lysosome. Okey, air mata kita dia ada enzim lysosome ni di mana contohnya air mata, hingus, air liur, apa-apa saja bendalir yang keluar daripada badan kita lah. Maksudnya yang awak boleh nampak secara luaran, air yang keluar daripada badan, maka ia mengandungi lysosome, di mana lysosome tu adalah sejenis protein yang antimikrob yang dapat mengurai serta dapat membunuh beberapa sesetengah jenis bakteria. Jadi air mata kita iaitu bendalir yang keluar daripada mata, hingus yang keluar daripada membran daripada hidung kita merupakan membran yang keluar daripada membran epithelium hidung kita. Okay, dan juga air liur daripada mulut kita. Okay, semua tu dia ada enzim lysosome. Okay, jadi kenapa kita kalau telah kita terjangkiti dengan sesuatu, inilah tiga anggota kita, mata, hidung dan mulut kita yang berinteraksi, maksudnya melakukan gerak balas yang pertama untuk mengengkang kehadiran virus dan bakteria daripada luar tersebut. Okay. Kemudian kita lihat yang kedua, tadi membran mucus. Membran mucus kita dia adalah satu lapisan epithelium yang melapisi semua salur. Okay, salur dia ada salur respirasi, salur penafas, salur endotelium kita. Okay, kita ada dua rongga pernafasan dengan rongga pencernaan kan. So kesemua membran ini yang melapisi setiap lapisan rongga ataupun salur kita, dia ada merembeskan satu bendalir yang dikenali sebagai mucus. So mucus ini dia ada enzim lysosome yang memusnahkan bakteria. Okay? Jadi kalau kita terhidu dalam udara mengandungi bakteria atau habuk ataupun apa-apa saja virus dan sebagainya, so membran mucus kita akan bertindak untuk mengeluarkan mucus yang dapat memerangkap benda-benda yang masuk tadi. Okey, kita teruskan dengan mekanisme pembekuan darah. Okey, awak boleh lihat pada muka surat 183 Yang ini adalah mekanisme pembekuan darah. Kita belajar tajuk yang sebelum tadi. Ini adalah satu mekanisme untuk menghalang kemasukan bakteria. Okey, melalui luka. Jadi kita dah ada rongga, kita dah ada rongga yang tertutup. Maksudnya ada rongga hidung, dekat kalau daripada hidung ada mekanisme yang menghalang kemasukan, walaupun ianya ada berlubang, dia boleh apa-apa saja boleh masuk tapi dia diperangkap oleh mucus. Kita ada rongga mulut. Rongga mulut ianya terbuka tapi sebelum dia nak sampai ke dalam badan dia dah dihalang oleh air liur, kemudian kalau terlepas dia dah dihalang oleh perut, asid dekat perut. Kita rongga terbuka kita lagi kat mana? Dekat mata. Okay. Dia dihalang dengan ada kehadirannya air mata. Jadi sekiranya rongga-rongga yang tertutup ni iaitu kulit kita terbuka melalui apa? Melalui sama ada terluka ataupun selalunya terluka lah, sama ada terluka kecil ataupun terluka besar. Ada satu lagi tindakan mekanisme yang menghalang kemasukan bakteria, iaitu dengan cara luka kita akan membeku.
mekanisme darah kita akan membeku. Dia membeku, membentuk keruping dan sebagainya, bertujuan kenapa? Untuk menghalang kemasukan bakteria melalui luka tersebut. Bukaan yang dibuat yang berlaku secara tidak sengaja. Okey, itu adalah bagi apa-apa saja kejadian diri kita yang terluka. Okey. Jadi kita lihat mekanisme ini pada muka surat 183. Ini cuma cikgu nak highlightkan mekanisme yang ada yang menghalang kemasukan bakteria. Kemudian kita ada asid hidroklorik yang dalam perut. Okey, asid hidroklorik ini dapat membunuh apa saja bakteria yang hadir dalam makanan ataupun minuman kita yang kita tak sedari, yang kita makan tanpa sengaja, yang kita tak sedar, maka dia dihalang oleh asid hidroklorik. Kemudian kita lihat kulit. Ini yang kelima. Kulit adalah merupakan satu pelindung fizikal yang menghalang kemasukan patogen. Apa? Kita kena tahu sifat dia. Sifat kulit ni adalah liat dan yang kedua sukar untuk ditembusi oleh mikroorganisma. Jadi dengan ada dua sifat ini iaitu liat dan sukar ditembusi oleh mikroorganisma, maka dia merupakan satu pelindung fizikal yang paling berkesan. Yang kedua, pendanggalan sel mati pada permukaan kulit secara berterusan. Okey, menyukarkan mikroorganisma untuk tumbuh pada permukaan kulit tersebut. Kulit kita kan, kalau kita awak perasan, kulit kita akan berkeruping, mengelupas, and then kita selalu kalau kita cuci muka, akan ada kulit-kulit sel-sel yang mati, tertanggal. Kemudian kalau kita kalau kita terluka pun sama, kalau kita terluka, kalau permukaan kulit kita tertanggal, kemudian akan membentuk satu kulit baru. Jadi dengan kemenjadian ini, dengan adanya proses penanggalan lapisan sel mati, menyebabkan mikroorganisma tidak dapat hidup pada permukaan kulit kita tu. Okey, yang ketiga, kulit juga adalah pelindung kimia yang melalui rembesan sebum. Okey, daripada kulit kita yang ada sebum ini, maka dia akan ada minyak yang dan asid dan sebum menghalang pertumbuhan mikroorganisma pada kulit kita. Dan akhir sekali, peluh yang dirembeskan oleh kulit juga mengandungi lysozyme, sejenis iaitu enzim yang berjaya memecahkan dinding sel bagi sesetengah bakteria. Okey, itu fungsinya lysozyme. Okey, jadi kita dah jumpa banyak sangat tempat yang ada lysozyme ni. Okey, air mata, hingus, mucus, peluh. Jadi bagaimanakah tindakan lysozyme? Nanti akan kita lihat dengan terperinci bagaimana ianya bergerak untuk bertindak balas untuk menghalang ataupun menghancurkan ataupun menguraikan bakteria tadi. Okey, kita teruskan dengan ini. Kita tengok struktur kulit. Ini adalah struktur kulit kita. Dia ada epidermis bahagian atas sekali, dermis dan hypodermis. Okey, so ini adalah ini minyak kilang peluh. Okey, kemudian kita tak pergi terperinci sangatlah. Ini hanya cikgu tunjukkan struktur kerata rentas kulit untuk nak melihat struktur-struktur yang kita sebut tadi, iaitu minyak dan juga sebum tadi. Okey, kemudian kita pergi kepada barisan pertahanan kedua. Okey, untuk kita dah selesai tentang barisan pertahanan pertama, kita masuk kepada barisan pertahanan kedua. Kita ada tiga kejadian ataupun tiga aktiviti ataupun tiga mekanisme lah yang memberi kepada sistem pertahanan badan kedua ni, iaitu kita akan demam. Maksudnya apabila bakteria ataupun virus telah melepasi 5 jenis sistem pertahanan, barisan pertahanan pertama, dia berjaya masuk, maka kita akan demam. Kita akan demam ataupun dia dimakan sebelum dia demam, mungkin dia dimakan dah oleh fagositosis. Ataupun dia boleh, kita tak demam
tapi badan kita akan keluar keradangan. Keluar keradangan ni bermaksud badan kita bengkak, merah, sakit dan sebagainya. Okay, so kita akan pergi dengan lebih terperinci bagaimana yang kita nak huraikan tentang kejadian demam, fagositosis dan juga keradangan ni. Okay? Pertama sekali kita lihat okay, tak apa, kita tengok fagositosis dulu. Okay, fagositosis ni adalah, dia ada 5 proses untuk fagositosis. Dia ada 5 proses. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, cikgu nak highlightkan dekat sini. Fagositosis ini dia selalu keluar dalam soalan esei, disekalikan dengan mekanisme sistem pertahanan badan ketiga. Okay, jadi kita kena tahu proses dia. Okay, selalu cikgu akan highlightkan kepada pelajar-pelajar cikgu macam mana nak menjawab tajuk ini. Okay, macam mana kalau nampak fagositosis, kalau awak highlightkan situ, okay, dia ada P1, dia ada 5 point, mungkin 5 markah dekat sini P1, P2, P3, P4, P5. Okay, kita terperincikan, kita lihat perincian dia. Okay, P1. Sel fagosit mengunjurkan pseudopodium ke arah bakteria dan mengepung bakteria. Okey, dalam pemarkahan, okey, awak akan pemarkahan cikgu akan beri markah kepada, kalau awak sebut sel fagosit mengunjur pseudopodium, itu satu markah. Okey, mengepung bakteria, maksudnya apabila katakanlah benda asing yang nak masuk itu adalah bakteria, maka awak sebutlah sel fagosit mengunjurkan pseudopodium ke arah bakteria. Tetapi katakanlah yang masuk tu bukan bakteria, dia tahu dah, katakanlah soalan tu bagi tahu yang virus, maka awak tukar perkataan bakteria ni kepada virus. Okay, maksudnya ini adalah hanya tapak untuk awak format untuk nak jawab soalan. Okay, pengisian dia, info dia bergantung kepada apa maklumat di dalam apa soalan tersebut. Jadi format dia cikgu bagi bakteria, senang. Jadi awak highlight kan dekat sini, kalau boleh awak print screen. Okay, print screen kan, awak highlight kan, so bakteria ni bergantung kepada apakah soalan yang dianjurkan, yang disebut dalam kertas tersebut, awak tukar bahagian ni. Jadi kalau virus, dia akan berbunyi macam ni. Sel fagosit mengunjurkan pseudopodium ke arah virus dan mengepung virus tersebut. Ataupun dia kata bakteria A, sebutlah bakteria A, bakteria B, bakteria C. Bergantung pada soalan tersebut. Okay, right, itu P1. P2, penginjesan bakteria membentuk fagosom. Fagosom ni adalah vakuol yang ada bakteria di dalamnya. Kalau kita tengok gambar rajah ni adalah fagosom. Okay, ini adalah fagosom, iaitu vakuol di mana dalamnya ada bakteria. Kan dia dah ingest masuk, dia dah mengepung, kemudian membentuk satu vakuol. Dalam vakuol tu ada bakteria, maka dia dikenali sebagai fagosom. Kemudian langkah ketiga, fagosom ini tadi akan bergabung dengan lysosom. So lysosom tu adalah apa? Lysosom tu adalah komponen yang ada, memang dah sedia ada di dalam bakteria. Okay? Lysosom inilah yang mengandungi lysozim dan dia bergabung dengan fagosom, okay, untuk membentuk satu struktur yang dikenali sebagai fagolysosom. Okay, dalam buku teks dia tak nyatakan kat sini, cuba, tapi kalau awak tengok betul-betul, dia ada sebut dalam dalam gambar rajah ni ada satu perkataan, cikgu rasa ada satu fagolysosom. Okay, tapi dalam teks dia tak sebut. Jadi fagolysosom tu adalah gabungan di antara fagosom dengan lysosom. Okay, dan apabila dia lysosom ni dalamnya ada lysozim. So lysozim tu yang akan dirembeskan masuk ke dalam fagosom.
secara asalnya awak dah tahu yang fagosom tadi dia ada bakteria dalam dia kan. Jadi kita pindah kepada poin keempat, bakteria yang ada dalam fagosom tadi akan dimusnahkan oleh lysosome. Okey. Dan akhir sekali sel fagosit tadi akan menyingkirkan sisa mikroorganisma yang tercerna keluar sel. Okey, jadi awak tengok sekali lagi gambar rajah dia. So gambar rajah ni telah menguraikan apa yang cikgu sebut tadi. Daripada dia mengunjur pseudopodium keluar, membentuk fagosom, and then gabungan antara fagosom dengan lysosom membentuk fagolysosom, dan dia rembes keluar. Yang dirembes keluar ni adalah sisa makanan. Maksudnya apa saki-baki bakteria yang dia tak nak. Yang dia nak, dia absorb masuk ke dalam cytoplasma dia. Okay, so ini adalah proses fagositosis. Cuma ada 5 step sahaja. P1 sehingga P5. Okay, itu adalah yang pertama untuk pertahanan badan kedua. Dan yang kedua, badan kita akan demam. Demam ni adalah satu mekanisme pertahanan badan kedua yang menentang jangkitan. Okay, yang menentang jangkitan, dan demam ini akan menambahkan aktiviti fagosit dan melawan mikroorganisma yang masuk. Okay, jadi dengan kewujudan demam, maka sel fagosit kita akan aktif. Bila dia aktif, maka dia akan melawan mikroorganisma yang masuk yang menyebabkan demam tadi. Bermaksud mikroorganisma ni adalah sejenis patogen lah, sebab dia yang akan menyebabkan akan menyerang sistem badan kita. Okay, kemudian kita lihat yang ketiga adalah keradangan. Keradangan ini adalah satu mekanisme pertahanan kedua juga, di mana dia sifat dia adalah tidak spesifik sangat. Maksudnya gerak balasnya bertujuan adalah untuk memusnah dan menyutrakan tindakan organisme tadi, dan menyah-toksinkan pada peringkat awal. Contohnya kita ada gigitan sengat, contohnya sengat. Apa maksudnya? Bahan yang masuk adalah dalam bentuk bendalir, toksik, okay, maka dia akan menyebabkan keradangan berlaku. Jadi keradangan ini sama ada dia bengkak, dia merah ataupun sakit. Dia ada beberapa jenis keradangan yang berlaku dekat badan kita. Tapi dia dia bukan sesuatu yang spesifik lah, maksudnya kita tak tahu. Kadang-kadang setengah orang dia disengat ya sama, tapi ada orang sakit, ada orang tak sakit. Okay, jadi badan kita gerak balas badan kita berbeza. Okay, kemudian kita lihat bagaimana prosesnya berlaku gerak balas keradangan ni. Okay, P1, cikgu lebih selesa letak poin P1 Jadi selesa untuk awak nak menerangkan proses sama ada penerangannya adalah dalam bentuk esei ataupun poin untuk struktur. Kalau awak nak lebih selesa, okay, awak letakkan dia sebagai P1. P1 tu merujuk kepada apa permulaan ayat yang awak nak buat. Jadi kalau kita nak terangkan tentang keradangan tadi, dia bermula daripada apabila tisu kita rosak, maka kita akan merembeskan sejenis histamin. Histamin ni adalah bahan kimia yang wujud dalam badan kita yang akan histamin inilah yang akan merangsang keradangan tadi yang berlaku dengan serta-merta bagi gerak balas terhadap rangsangan yang diterima. Rangsangan diterima ni adalah gigitan contohnya. Jadi dengan ada gigitan tu dia merembeskan bahan itu, jadi badan kita telah mengesan dan merembeskan histamin. Okey, P2, histamin inilah yang akan menyebabkan kapilari darah kita berkembang, okey, bagi membolehkan aliran darah banyak ke kawasan jangkitan. Okey, jadi bila dikembang, maka sebab itu kapilari darah kita awak akan nampak merah, sebab merah itu merujuk kepada jumlah darah yang hadir dekat kawasan jangkitan tersebut. Okay, sebab salur darah kita dah kembang, darah kita dah banyak dekat kawasan tu, maka permukaan kulit awak akan nampak merah. Dan
P3, histamin ni akan meningkatkan ketelapan kapilari darah terhadap sel fagosit. Bermaksud sel fagosit yang ada di dalam kapilari darah kita boleh dengan mudahnya keluar untuk ke kawasan jangkitan tersebut. Okey, dia boleh keluarkan sel fagosit ni adalah sel darah putih, dan sel darah putih ni saiznya begitu kecil. Dia boleh menyelinap keluar di antara epitelium sel kapilari tadi. Bila dia keluar, dia akan pergi ke kawasan jangkitan, maka berlakulah proses seterusnya, iaitu mungkin mekanisme pembekuan darah tercetus di mana sel fagosit tadi bersama dengan faktor pembeku dekat kawasan jangkitan menyebabkan pembekuan darah, dan tindakan seterusnya mungkin proses fagositasi dah masuk kepada fasa sistem gerak balas tindakan pertahanan sistem badan yang ketiga tadi. Okey. Jadi setakat yang keradangan ni dia ending dia di dekat mekanisme pembekuan darah tadi mungkin dia akan stop dulu. Kemudian kita teruskan dengan sistem pertahanan yang ketiga tadi. Okey, ini adalah nota tambahan di mana apakah nanah tu selalu soalan yang akan ditanya dalam kelas cikgu, nanah tu apa? Okey, so jawapan dia adalah nanah ni adalah sejenis campuran daripada mikroorganisma yang masuk tadi, cebisan tisu yang luka tadi, sel darah putih yang berkumpul dekat kawasan yang berlaku keradangan tadi. Okey, jadi kesemua-semua ini bergabung dan ianya dikenali sebagai nanah. Maksudnya kalau nanah tu berlaku wujud apabila jangkitan yang serius sangat-sangatlah, dah sampai tahap yang teruk, yang serius, baru keluar nanah tersebut. Kemudian kita lihat cikgu ada beberapa soalan kat sini. Alright, cikgu tadi cikgu dah highlight kan. Apakah dua sifat kulit yang membolehkan dia bertindak sebagai barisan pertahanan pertama yang berkesan? Okey, ada siapa-siapa nak jawab? Lihat dan suka ditembus oleh mikroorganisma. Pandai, good. Tahniah. Daripada sekolah mana tu? Sekolah Sains Seksi Shahabuddin. Okey sayang nama apa sayang? Akila. Okey, tahniah. Okey, nampak prihatin semua pelajar. Okey, fokus. Ada lagi soalan. Okey, Akila, tahniah, terima kasih. Okey, kita masuk kepada barisan pertahanan ketiga. Dalam barisan pertahanan ketiga, dia adalah tindakan antibody, antigen, di mana dia akan dimusnahkan oleh antibody melalui beberapa mekanisme. So kita akan lihat satu persatu. Simple je cikgu malam ni kan, macam kelas kita sampai pukul 10, ada lagi 1 jam. Okay, kalau tak faham just stopkan cikgu ataupun cikgu terlalu pergi laju ke apa ke. Okay, kita tengok yang pertama. So sistem pertahanan badan ketiga kita ada 5 kat sini 5 proses, iaitu proses pengaglutinan. Pengaglutinan, proses peneutralan. Akan ada lagi soalan nanti Akila, cikgu janji cikgu akan bagi hadiah tapi PM tepi. Okey? Alright. Okay, siapa lagi kalau daripada sekolah lain pun, kalau berjaya jawab soalan, nanti PM tepi cikgu, tanya nombor telefon cikgu dekat cikgu bio sekolah masing-masing, dia orang tahu. Jadi ada lagi 2 ataupun 3 soalan je, tak banyak. So tak apa, fokus dulu. Untuk tindakan antibody, pengaglutinan, 1. Yang kedua adalah peneutralan. Yang ketiga adalah pemendakan. Yang keempat opsonization pengopsoninan dan penguraian. Dia ada 5 tindakan antibody dalam badan kita. Okey, kemudian kita lihat satu persatu. Pertama adalah
pengaglutinan. Pengaglutinan ni, okey, macam ni ada satu lagi soalan. Awak tengok, awak fokus kepada apa dia unsur. Yang mana satu antigen, mana satu antibody. Okey, right. Jadi mekanismenya adalah selalunya soalan yang keluar macam ni, dia boleh jadi soalan esei, dia boleh jadi soalan struktur. Katakanlah dia je soalan struktur, mungkin dia tanya nama ataupun dia nak terperinci dalam dia. Ataupun kalau dia nak dalam soalan struktur juga, mungkin dia akan tanya tentang mekanisme pengaglutinan ni mungkin dalam soalan yang 2 markah macam tu, ataupun katalah soalan struktur tu dibagi 5 gambar. 5 gambar tadi dia suruh awak kenal pasti. Okay, kenal pasti yang mana satu mekanisme antibody tadi, aglutinan ke, pengaglutinan ke, pengopsoninan ke dan sebagainya. Okey, jadi kita fokus kepada mekanisme pengaglutinan. Pertama sekali, antibody berfungsi untuk menggumpalkan patogen bersama. Bermaksud apabila patogen datang, badan kita akan merangsang patogen tadi, dia akan merangsang sel fagosit, iaitu sel limfosit tadi untuk merembeskan antibody, betul? And then bila antibody ni dia akan menggumpalkan patogen tadi. Okay, jadi apabila patogen tu telah jadi gumpalan, maka kemudian dia akan diperangkap oleh sel fagosit. Maka proses ini dia merupakan proses gabungan dua mekanisme. Mekanisme pertahanan badan ketiga bergabung dengan mekanisme pertahanan badan kedua, iaitu proses fagositosis. Jadi kalau soalan ditanya, terangkan proses proses mekanisme pertahanan apabila badan diserang oleh patogen, katakan. Okay, right. Jadi bila awak dah nampak dia punya patogen, maka awak boleh guna proses mekanisme pengaglutinan plus fagositosis. Okay, untuk nak dapatkan, ni mungkin contoh esei dalam 5 ataupun 6 markah. Okay, kita akan kita punya soalan kan ada mekanisme struktur 8 markah, 8 soalan. Kemudian kita ada soalan ke 9, 10 esei, 11 esei. Okey, ini mungkin adalah dalam esei yang 20 markah tu, dia ada dia ada beberapa pembahagian kecil. Yang 20 markah tu mungkin dipecahkan kepada 5, 10. Okay, untuk dapatkan 20 markah. So yang 5 soalan tu mungkinlah digabungkan soalan-soalan yang macam ni. Okay, soalan-soalan mudah yang macam ni digabungkan, so dia akan membentuk satu soalan besar. Okay, jadi pemarkahan Bayu akan menjadi lebih mudah. Maksudnya awak lebih mudah skor ataupun lebih mudah menjawab dengan ada pembahagian kecil soalan-soalan ini. Okay. Kemudian kita lihat kepada proses yang kedua, peneutralan. Peneutralan ni selalunya adalah di mana antibody dia akan bergabung dengan toksin. Toksin ini bermaksud satu bendalir yang toksik masuk ke dalam badan kita, dia dikenali sebagai toksin. Jadi toksin ni mungkin dihasilkan oleh bakteria tadi. Okay, dan antibody tadi dia akan uraikan toksin ataupun dia neutralkan toksin tersebut. Okay, antibody dia akan neutralkan toksin, maka dia dikenali sebagai proses peneutralan. Okay, right. Ni tak susah sangat dia punya penerangan dia. Jadi macam mana awak nak tahu yang ini adalah mana satu toksin dan sebagainya, maka awak boleh nampak mungkin dari segi labeling dia ataupun strukturnya dalam bentuk bendalir. Okay, toksin ni selalu bendalir lah Okay, maka awak boleh terus buat keputusan bahawa ini adalah proses peneutralan. Kemudian kita ikuti dengan proses pemendakan. Proses pemendakan ni adalah kemudian antibody yang bertindak balas dengan antigen yang terlarut
di mana membentuk satu kompleks yang tidak terlarut. Iaitu mendakan. Kemudian dia dimusnahkan oleh sel fagosit. Ini kes ni sama yang macam kes tadi. Maksudnya dia proses gumpalan tu, agglutination tadi pun dia followed with, dia diikuti dengan proses fagositosis. Pembedakan ni dia asalnya adalah terlarut. Tapi apabila dia bertindak balas, antibody ni dia menjadi tidak terlarut. Jadi bila ianya tidak terlarut, maka dia membentuk satu mendakan. Dan mendakan ni akan dimusnahkan oleh sel fagosit melalui proses fagositosis. So dia adalah gabungan di antara mekanisme pertahanan ketiga dan kedua. Alright, kemudian kita teruskan dengan proses pengopsinan. Proses pengopsoninan. Proses ini ataupun mekanisme ini bermula dengan apabila antibody tadi dia bergabung dengan antigen dan bertindak sebagai penanda. Maksudnya apabila antigen tadi masuk, antibody ni dia dirangsang dan menanda antigen tersebut. Dia letak stiker tanda. Tanda-tanda kemudian dia buat apa tanda tu? Jadi apabila sel fagosit tadi datang, dia nampak antigen ni telah ditanda, baru dia musnahkan. So ini pun sama juga, dia akan bergabung dengan proses fagositosis. Maksudnya betapa besarnya peranan sel fagositosis di dalam badan kita. Dah 3 peringkat proses pertahanan badan ketiga yang menggunakan fagositosis untuk menghapuskan bakteria ataupun patogen tadi, Alright, lepas tu kita teruskan lagi dengan penguraian. Penguraian di mana antibody tadi bergabung dengan antigen menyebabkan bakteria tadi pecah dan terurai. Yang ni ending dia habis. Maksudnya dia terus gabung dengan antigen, dia tak perlu lagi fagositosis, dia menguraikan terus badan bakteria tersebut. Jadi habis dekat situ, dia decompose dekat situ. Jadi hanya ada 3 proses yang menggunakan kaedah fagositosis. 3 daripada 5 proses. Kemudian alright, soalan. Simple je. Terangkan mekanisme fagositosis ataupun terangkan tindakan antibody pengopsinan sekarang. 5 saat dari sekarang, salah seorang. 5, 4, 3, 2, 1. So tak ada siapa nak jawab soalan ni? Good. Tak apa. Kita maksudnya soalan 2 gagal dijawab oleh pelajar-pelajar. Kita teruskan kepada jenis keimunan. Jenis keimunan ataupun cikgu cepat sangat. Nak buka lagi 5 minit, 5 saat? 5, 4, Saya boleh cikgu. Boleh. Teruskan. Siapa tu? Siapa? Bagi sini. Cikgu nak tahu nama dan sekolah. Aina. Aina daripada? SMKA Syarullah Fahim. Aina SMKA Abdullah Fahim. Aina. Boleh jawab? Pengoksinan antibody bergabung dengan antigen dan dia menandakan antigen tersebut. Lepas tu sel fagosit boleh mengenali antigen tu dan antigen tersebut dimusnahkan. Macam mana proses fagositosis tadi? Kan cikgu kata soalan ni dia gabung. Cuba terangkan proses fagositosis. Cikgu bagi 2 hadiah. Kalau boleh, kau cepat. Sel fagosit dia mengunjurkan psipodium ke arah bakteria. Lepas tu dia tepung bakteria tu. And then pengoksinan penginsenan bakteria membentuk fagosom. Fagosom bergabung dengan lisosom yang merembes lisosom ke dalam fagosom. Yang merembes apa? Salah tu? Merembes apa? Lisosom ke dalam. Tak apa, teruskan. Potong satu marker. Teruskan.
Lepas tu bakteria dalam fagosom dimusnahkan dengan lisosom. Lepas tu fagosit menyingkirkan sisa mikroorganisma yang 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 apa? yang Yang tertinggal lah. Maksudnya dia replacekan sisa. yang keluarkan sel. Sel. Okay, okay. Alright, Aina dapat 3 markah daripada 5 markah. And then yang tadi dia kat sini ada 2 soalan tau. Jadi yang soalan pertama tadi adalah 1 markah. Jadi 4 markah daripada 6 markah. Okay? Alright. Aina tahu nombor telefon cikgu kan? Tak tahu? Okey, tak tahu tanya cikgu Bayu Aina daripada sekolah apa tadi? SMK Syarullah Fahim. Syah, okey. Tanya nombor telefon dekat cikgu sekolah Aina. Lepas tu PM tepi, nanti cikgu bagi hadiah kat Aina, okey? Okay, cikgu. Terima kasih. Sama. Tanya Aina daripada SMKA Abdullah Fahim. Okey. Alright, Aina tadi dia tersalah sikit saja. Okay, dia tersalah dekat bahagian apabila dia mengunjurkan pseudopodia membentuk fagosom, kemudian lysosom tadi akan bergabung dengan fagosom membentuk fagolysosom, dan lysosom tadi akan merembeskan lysozim masuk ke dalam untuk mencernakan bakteria tersebut. Okey, satu saja kesalahan Aina tadi. Okey, terima kasih Aina. Alright, kita teruskan dengan okey, tak apa Aina. Aina ambil nombor telefon cikgu lah. 012 358 6225. Okey, terima kasih. Kita teruskan. Jenis keimunan Okey, dia untuk tajuk ni kita lihat jenis keimunan 11.3. Kita ada cikgu harap yang ini lebih awak lebih fokus sikit sebab tajuk ini memang susah. Okey, tajuk ini okey, dia ada aktif buatan. Okey, dia ada aktif semula jadi. Kemudian kita ada pasif buatan, kita ada pasif semula jadi. Bermaksud keimunan ni dia ada aktif, dia ada pasif. Dan ada aktif itu aktif yang kita buat sendiri, iaitu aktif buatan ataupun aktif semula jadi. Contoh bagi aktif buatan ni adalah yang macam kita terima suntikan. Okay, terima suntikan vaksin, maka dia adalah aktif buatan. Manakala kalau kita sakit dan kita demam, kita sembuh daripada sakit, maka dia adalah aktif juga. Tapi dia adalah aktif semula jadi. Okay? Manakala untuk pasif buatan pula adalah badan kita terima suntikan anti-serum. Maksudnya badan kita tak menghasilkan antibody. Okay? Bagi aktif, cikgu ulang balik sekali lagi aktif, kita fokus aktif dulu. Aktif buatan yang dimasukkan dengan aktif ni adalah badan kita menghasilkan antibody. Okay, aktif badan kita menghasilkan antibody. Pasif, badan kita terima antibody dari sumber luar. Badan kita tak hasilkan. Itu adalah pasif. So pasif pun ada 2 juga, iaitu pasif buatan dan pasif semula jadi. Okay. Kalau pasif buatan ni adalah kita diinjek dengan anti-serum. Kalau pasif semula jadi, kita terima daripada penyusuan ibu. Okay. And then, sekarang ni kita ada pembahagian 4 macam ni. Awak kena faham, kena ingat aktif, pasif, buatan, semula jadi. Okay, kita teruskan dengan slide yang lain. Okay, kita tengok apa yang dimasukkan dengan aktif. Okay, persamaan di antara keimunan aktif ni adalah kedua-duanya antibody dihasilkan secara semula jadi oleh sel limfosit. Dua-dua maksudnya aktif, antibody dihasil oleh sel limfosit. Kan? Dan keimunan dia adalah kekal dalam jangka masa yang lama. Okay?
Right, itu adalah aktif. So aktif ada dua, semula jadi dan buatan. Kemudian bagi perbezaan di antara aktif semula jadi dan buatan, aktif semula jadi ni, dia selalunya dijangkiti oleh patogen. Dijangkiti oleh patogen dan menghasilkan antibody. Manakala aktif buatan, selalunya kita guna dia untuk melindungi daripada penyakit. Dan kalau secara aktif semula jadi, ianya keimunannya kekal, tapi bagi aktif buatan dia hanya dia akan habis, dia tidak kekal. Dan bagi aktif semula jadi, selalunya sel limfosit akan simpan memori. Bila simpan memori, bila kita terkena sekali lagi, maka sel memori kita akan ada ingatan tentang antibody tadi, maka badan kita akan mengeluarkan antibody dengan cepat. Tetapi bagi aktif buatan, kemudian vaksin, contohnya vaksin ini ini juga nak bandingkan di antara aktif semula jadi, aktif buatan. Maksudnya aktif semula jadi ni kita sakit, bila kita sembuh daripada sakit, maka kita akan ada keimunan tersebut dan badan kita, sel limfosit akan menyimpan memori tersebut. Jadi kalau katalah kita kena sekali lagi, badan kita akan keluarkan antibody dengan cepat. Manakala aktif buatan ni pula, badan kita masih mengeluarkan antibody tetapi kita tidak sakit. Kita tak terkena sakit tersebut, cuma badan kita diinjek dengan vaksin iaitu patogen yang lemah, badan kita akan menghasilkan antibody. Itu yang penting. Aktif buatan, bila kita disuntik dengan patogen yang lemah, patogen ini tidak boleh menyerang kita, tapi badan kita boleh menghasilkan antibody. Jadi kita tak sakit langsung dalam penerimaan aktif buatan. Maksudnya macam yang semua masyarakat Malaysia dan masyarakat dunia sekarang, kita menerima vaksin, ini adalah dari segi keimunan aktif buatan. So kita nak elak daripada badan kita dijangkiti penyakit. Tujuannya adalah untuk melindungi diri daripada penyakit. Jadi kita disuntik dengan vaksin iaitu ampayan patogen yang lemah. Jadi macam mana kita nak tahu vaksin tu mengandungi apa? Kalau kita nak elak daripada penyakit A, maka patogen A yang kita suntikkan dalam badan kita, tapi patogen itu telah lemah dan tidak boleh menyerang badan kita. Contohnya yang macam berlaku sekarang lah, COVID-19, kita diinjek dengan patogen COVID-19 yang telah dilemahkan. Jadi bila dia injek dalam badan kita akan menghasilkan antibody untuk menyerang COVID-19 tadi. Jadi kita takkan kena penyakit tersebut. Right, itu adalah keimunan aktif buatan. Kemudian kita lihat perbezaan seterusnya, aktif semula jadi. Jadi kalau individu yang dah sakit tadi, dia diserang oleh penyakit bakteria ataupun virus yang sama, dia telah ada memori untuk antibody tersebut dan antibody tersebut dapat dihasilkan dengan lebih cepat. Manakala untuk aktif buatan pula, tadi kita dah suntikan pertama. Jadi suntikan pertama antibody arasnya sedikit. Jadi untuk melepasi aras keimunan badan kita, maka kita perlukan dos kedua. Jadi dos kedua selalunya akan meningkatkan antibody kepada melebihi daripada aras keimunan yang ditetapkan oleh badan kita. Jadi individu tersebut tidak akan dapat menyerang badan kita. Jadi kenapa soalan dia, kenapa cikgu kita dah injek vaksin tapi kena juga penyakit tersebut? Alasan dia sebab dos suntikan tu tidak menghasilkan antibody yang melepasi aras keimunan badan. Masih lagi sedikit. Jadi apabila dia serangan ke atas badan dia oleh
virus yang melebihi daripada jumlah antibody yang ada dalam badan dia, menyebabkan antibody ni dah habis diguna pakai dan ada lebihan virus tadi menyerang, menyebabkan badan dia dah kehabisan antibody dan dia kena juga penyakit tersebut. Okay, jadi itu sebabnya kenapa ada orang yang disuntik vaksin tapi masih lagi kena dengan serangan tersebut. Okay, sebab itu dalam tempoh vaksin kita perlu elakkan kawasan-kawasan, pergi ke kawasan yang berpotensi tinggi yang mempunyai virus ataupun bakteria tersebut untuk elak jangkitan yang bertubi-tubi ke atas badan kita, sebab badan kita masih lagi menghasilkan antibody yang belum cukup melepasi aras keimunan. Okay, itu perbezaan di antara aktif semula jadi dan aktif buatan. Kita teruskan lagi dengan apakah persamaan di antara keimunan buatan? Ini adalah keimunan jenis buatan. Maksudnya kita ada-adakan. Maksudnya bukan datang secara semula jadi. Kita ada-adakan situasi tersebut. Jadi kedua-duanya adalah untuk melindungi badan kita daripada penyakit. Okay? Dan dia melibatkan interaksi antara antibody dan juga antigen. Jadi benda yang sama antara kedua-dua ni adalah untuk melindungi daripada jangkitan penyakit dan dua-duanya adalah mestilah antara interaksi di antara antibody dengan antigen. Okay? Alright. Kemudian kita lihat juga perbezaan di antara aktif buatan dengan pasif buatan. Okay, untuk aktif buatan selalunya kita suntikkan dengan vaksin. Manakala pasif buatan, tadi awak dah fahamkan apa yang dimaksudkan dengan aktif, apa yang dimaksudkan dengan pasif. Aktif bermaksud badan kita yang buat antibody tersebut. Pasif, antibody diterima daripada sumber luar. Itu beza dia, okay? So yang buatan ni adalah, kalau aktif buatan adalah kita disuntik dengan vaksin, manakala pasif buatan adalah kita suntik juga tapi suntik anti-serum. So anti-serum ini adalah iaitu antibody yang kita buat dekat, contohnya katalah satu patogen B nama dia. Patogen B kita inject patogen yang lemah terhadap badan kuda. So kuda tersebut yang akan menghasilkan antibody B tadi. So kita ekstrak darah kuda, kita ambil serum dia saja, plasma darah dia. So dianya adalah anti-serum. Okay, itu yang dimasukkan dengan anti-serum. So anti-serum ni diinjek pula terhadap pesakit yang untuk elak daripada penyakit B tadi. Okay, itu beza dia. Okay, and then tujuan aktif buatan ni adalah untuk mencegah. Tujuannya adalah untuk pencegahan dan dia adalah, tapi dia tidak memberi perlindungan serta-merta. Ini aktif buatan Manakala untuk aktif pasif buatan tujuannya adalah untuk rawatan ataupun memberi perlindungan serta-merta. Okay, itu beza antara dua-dua. Aktif buatan keimunannya kekal lama, manakala pasif buatan keimunannya adalah sementara sebab dia dah habis. Sebab dia terima daripada sumber luar. Okay, terima daripada sumber luar, jadi bila kita dah digunakan dianya habis, badan kita dah tak buat semula, jadi dia sifat sementara. Okay, aktif buatan antibody dihasilkan oleh sel limfosit, manakala pasif buatan antibody diperolehi daripada anti-serum yang cikgu sebut tadi, contoh kuda tadi daripada serum plasma kuda tadi. Okay, itu adalah perbezaan di antara aktif buatan dan pasif buatan. Dan kita lihat ni perbezaan yang ketujuh untuk aktif buatan dan pasif buatan. Macam mana kita nak kenal pasti daripada graf? Daripada graf ini, macam mana kita nak kenal pasti
dia adalah pasif buatan ataupun aktif buatan. Awak lihat kepada suntikan pertama. Kalau suntikan pertama, okey, aras keimunannya adalah rendah, kemudian dia mengambil masa beberapa hari untuk meningkat kepada aras keimunan, maka itu adalah aktif buatan. Bermaksud yang disuntik itu adalah vaksin. Okey. Kalau beza antara pasif buatan yang disuntik itu adalah anti-serum, hari pertama yang disuntik, jumlah aras antibody dia terus melepasi aras keimunan. Itu adalah anti-serum. Itu adalah pasif buatan. Kemudian beberapa hari kemudian dia akan jumlahnya menurun. Kemudian dia disuntik kali kedua terus naik melepasi aras keimunan. Okay, itu beza dua di antara dua graf ni yang awak nampak Okay, di mana suntikannya adalah yang macam cikgu sebut tadi. Kalau aktif buatan disuntik dengan vaksin, pasif buatan disuntik dengan anti-serum. Okay, kemudian apa lagi? Kita teruskan dengan persamaan di antara keimunan pasif. Pasif pula. Dia ada pasif semula jadi, pasif buatan. Pasif ni bermaksud badan kita tidak menghasilkan antibody. Okay? Dan antibody diterima daripada sumber luar. Dan keimunan pasif ni tidak kekal lama dan hanya memberi perlindungan serta-merta dan jangka masa yang pendek sahaja. Okay, itu adalah keimunan persamaan di antara pasif semula jadi dan pasif buatan. Kita lihat perbezaannya pula. Okey, perbezaannya adalah keimunan diperolehi kalau pasif semula jadi pasif semula jadi, keimunan diperolehi daripada fetus oleh yang fetus dapat adalah daripada antibody ibu dia serap masuk ke melalui plasenta, masuk ke dalam aliran darah fetus. Okey, itu pertama, itu adalah pasif semula jadi. Maksudnya bagaimana fetus dapat antibody secara semula jadi. Itu adalah pasif lah tu. Okey? Okey, melalui jadi antibody yang ada di dalam susu ibu tadi, okey, memberi perlindungan kepada bayi secara semula jadi. Jadi dalam susu ibu terdapat kolestrum iaitu antibody yang ada dalam kolestrum tadi dia memberi perlindungan kepada bayi tersebut. Okey? Right, itu yang perbezaan. Itu adalah pasif semula jadi. Manakala pasif buatan pula adalah kalau keimunan ni diperolehi melalui suntikan anti-serum ataupun serum yang mengandungi antibody yang macam cikgu sebut tadi lah. Jadi anti-serum tadi memberi perlindungan segera tapi dalam jangka masa yang pendek. Okay, itu adalah beza antara pasif semula jadi, pasif buatan. Maksudnya dua-dua pasif ni semula jadi dan buatan dia terima daripada sumber luar. Cuma semula jadi ni sumber luarnya adalah ibu dia sendiri. Okay, itu ada semula jadi dan secara manakala pasif buatan pula adalah dia terima daripada sumber luar. Okay, sumber daripada bergantung kepada apakah jenis penyakit yang kita nak. Contohnya kita nak pergi satu kawasan, contohnya nak pergi Afrika ada penyakit D. Jadi kita nak elak daripada contohnya kita ada meeting lah nak pergi ke Afrika tu kan. Tapi nak kena sampai dalam masa 3 hari. Okay, hari ni dapat surat, esok flight, lusa sampai. Jadi macam mana badan kita nak dapatkan pertahanan untuk nak pergi ke kawasan yang ada virus D tadi. Jadi kita terimalah suntikan yang anti-serum yang ada antibody D tadi. Jadi bila kita sampai di Afrika, maka badan kita akan terlindung daripada penyakit tersebut secara segera. Secara segera. Tapi dalam tempoh masa pendek. Maksudnya katalah kita nak duduk seminggu, cukuplah. Okay, tapi kalau kita nak duduk sebulan, kemungkinan kita akan diberi
suntikan, beberapa kali suntikan dos pertama, dos kedua dan sebagainya. Okey, itu adalah perbezaan antara keimunan pasif semula jadi dan pasif buatan. Okey, dan kita dah nak sampai ke penghujung dia. Okey, kita pun ada lagi 25 minit. Okey, isu kesihatan yang last kali 11.4, isu kesihatan berkaitan dengan keimunan manusia. Okey, ini adalah AIDS. AIDS ataupun sindrom kurang daya tahan penyakit. Itu adalah penyakit. AIDS adalah penyakit. Penyakit kita adalah kita kurang daya tahan. Virusnya apa? Virusnya adalah HIV, iaitu virus kurang daya tahan. So itu dua benda berbeza. AIDS adalah penyakit, HIV adalah virus. Okey, jadi apakah simptom dia? Simptomnya adalah badan kita mengalami kemusnahan sistem keimunan. Maksudnya kita yang belajar semua tadi, kita belajar daripada A sampai Z tadi tentang sistem keimunan, orang yang dijangkiti oleh virus HIV tadi hilang semua sistem tadi. Sistem pertahanan ketiga dia hilang. Okey, jadi dia akan mengalami penyakit yang bakteria atau virus yang mudah-mudah saja. Contohnya macam kita makan cerik berik kita baik, kita demam sikit kita baik, kita badan kita tumbuh fungus sikit kemudian baik. Tetapi orang yang ada HIV ni dia virus dia kalau kulat tumbuh pada kulit dia tak boleh baik. Okey, kalau dia sakit perut, cerik berik berterusan sampai memang dia sampai sudah dia tak boleh baik. Akhirnya yang ending pada pesakit ini adalah mati saja. Okey, maksudnya dia tidak ada sistem pertahanan badan dia telah termusnah disebabkan oleh virus tadi. Okey, so cikgu nasihat semua cuba elakkan diri daripada terkena penyakit ni, AIDS. Okey, sama ada dia boleh terkena, ada beberapa jenis jangkitan tak tersebut dalam sini. Okey, jangkitannya adalah melalui jarum suntikan, okey, melalui seks rambang dan juga melalui pasangan. Contohnya pasangan yang dah ada AIDS jadi sebab itu kita kalau nak kahwin kita mesti cek darah. Cek darah sama ada pasangan kita tu bersih ataupun tidak daripada virus tersebut, daripada virus HIV. Okey, jadi itu daripada cikgu. Kemudian ada last sekali soalan. Okey, cikgu buka untuk semua. Banding dan bezakan di antara keimunan aktif buatan dan keimunan pasif buatan. Okey, cikgu buka 5 saat dari sekarang. 5, 4. Ini saya. Okey, siapa tu? Boleh perkenalkan diri daripada sekolah mana? Nama diberi Syahidul Haikal bin Syarizal dari sekolah Tuan Syed Syabudin. Okey, alright. Boleh jawab? Kelas apa tadi? Kelas apa? Ya. Kelas. Syah. Oh, Syah. Kelas Pak Sarjana. Alright, okey. Tanya Syah. Okey, teruskan. Persamaan antara keimunan aktif buatan dan keimunan pasif buatan ialah melindungi badan daripada jangkitan penyakit dan melibatkan interaksi antara antibodi dengan antigen. Manakala bagi perbezaan, bagi keimunan aktif ialah vaksin ialah ampaian patogen yang lemah, mati atau tidak virulen. Manakala bagi keimunan pasif buatan, antiserum ialah serum yang mengandungi antibodi spesifik. Keimunan aktif buatan juga tidak memberi perlindungan serta-merta, manakala keimunan pasif buatan memberi perlindungan serta-merta. Okey, ada lagi? Dan yang terakhir, keimunan aktif buatan dihasilkan oleh sel limfosit, manakala keimunan pasif buatan diperoleh daripada antiserum. Okey, tahniah Syahadli. Okey, tahniah. Ni pelajar kelas cikgu Okey, PM tepi. Okey, untuk hadiah. Okey, ada apa-apa kemudian? Oh, ada lagi soalan. Okey, soalan ketiga.
Ni soalan struktur. Alright, ini kita boleh ni adalah namakan X, Y dan Z. Alah, simple senangnya. Okay. Boleh siapa-siapa seorang 5 soalan dari sekarang? 5, 4, 3. Saya nak try. Okay, siapa tu? Siapa dia sayang? Aisyah dari sekolah Badawi. SMK Aisyah Darajat dari Badawi. Okay. Cuba Aisyah. X adalah apa? X pengaglutinan. Pengaglutinan. Okay, kita tengok depannya. Okay, tanya betul. Nak jawabkan yang lain terus? Kena bagi ke orang lain? Boleh juga. Nak jawab terus je? Boleh Ke ada orang lain nak jawab? 1, 2, 3. Tak ada Aisyah. Okay, Aisyah teruskan. Aisyah ke nama tadi? Aisyah? Okay, soalan ni. Saya nak jawab cikgu. Boleh teruskan. Siapa tu? Memendahkan. Izzah daripada Sekolah Menengah Sains Kepala Batas. Sains Kepala Batas. Okay, Izzah. Okay, cuba Y apa dia? Pemendakan. Pemendakan. Kita tengok apa dia jawapan dia. Betul. Tanya Izzah. Okay, nanti minta kontak dengan cikgu Okay, last kali. Siapa lagi? Ada 5 saat. 5, 4, 3. Okay, boleh. Siapa tu? Alia. Dari Tun Sek. Alright, Alia. Okay, tanya siapa? Alia. Teruskan, apa dia? Kalau saya jawab in English boleh tak? Boleh, it's okay. Yang Z tu lysis. Sekali lagi apa dia? Lysis. Betul. Tahniah Alia. Okay, kita PM tepi untuk hadiah. Hadiah cikgu tak janjilah apa-apa. Okay, cuma siapa-siapa yang telah menang berjaya jawab soalan cikgu malam ni. Okay, sila PM tepi cikgu. Okay, ataupun kalau tak tahu nombor tanya cikgu bio masing-masing. Boleh claim cuma bagi tahu soalan apa dan nama siapa. Okay. Alright, kita ada lagi beberapa minit. Ada beberapa soalan? Cikgu dah habis dah soalan-soalan yang nak ditanya. Kalau ada siapa yang tak faham boleh tanya sekarang. Ajukan soalan. Cikgu ulang sekali lagi. Okay, ada apa-apa soalan? Teacher, saya ada apa beza vaksin dengan anti-serum, teacher? Vaksin dan anti-serum Okay, vaksin tu adalah patogen yang kita lemahkan. Maksudnya dia adalah bakteria ataupun virus. Okay, bukanlah bila dia masuk, vaksin tu bila masuk dalam badan kita, barulah sistem pertahanan badan kita iaitu sel limfosit dia akan merembeskan antibody untuk melawan virus tersebut. Tapi virus itu lemah, jadi dia akan terkumpullah antibody untuk menunggu virus yang aktif untuk serang. Jadi badan kita akan mengumpul antibody untuk bersedia menerima serangan daripada patogen yang aktif. Itu adalah vaksin. Manakala anti-serum adalah antibody, tapi dia berada di dalam serum ataupun dalam plasma darah yang contohnya yang cikgu bagi contoh, katalah penyakit D tadi, vaksin dia disuntik dalam kuda dan kuda yang mengeluarkan antibody. Tapi kita nak antibody tu macam mana? Kita ambil darah kuda, kita ekstrak, kita ambil plasma darah dia saja. So dalam plasma darah kuda tadi ada antibody bagi virus D tadi. Jadi antibody tadi iaitu plasma darah kuda disuntik dalam pesakit. Jadi pesakit tadi contohnya cikgu nak pergi, cikgu nak elak daripada penyakit D tadi kan. Jadi cikgu disuntik dengan serum D tadi. Okay. Dan badan cikgu secara automatik ada antibody D yang dapat daripada darah kuda tadi. Faham?
Itu beza dia lah. Beza, maksudnya antibody anti serum tadi adalah antibody yang dapat daripada sumber luar iaitu kuda. Manakala vaksin, bila kita suntik, badan kita sendiri yang menghasilkan antibody tersebut. Okay, jadi sebab itu anti serum tu adalah pasif, vaksin tu adalah aktif. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Faham tak yang bertanya tadi? Okey, faham dah teacher. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, ada yang lain nak bertanya? Kita ada lagi beberapa minit. Cikgu, Ya saya. kalau sertifikat anti-serum tu macam yang bisa ular tu ke? Bukan. Bisa ular tu Venom tu kan? Bukan. Dia macam anti serum ni. Kalau Venom tu kita namakan dia anti venom. Anti venom tu dia dia sama juga. Maksudnya bisa ular tu dia akan dimasukkan ke dalam macam contohnya macam kuda juga. So kuda akan mengeluarkan anti venom. So anti venom tu disuntik kat badan kita. Okay, venom sendiri tu adalah bisa ular. Okay, bisa ular tak boleh suntik kepada manusia. Okay, dia kena suntik dekat macam kalau kita nak suntik kat badan kita kan nanti kita pula mati kan. Jadi dia sedikit dos sikit adalah proses dia tu untuk menghasilkan anti venom. So anti venom yang boleh disuntik pada manusia. And venom tak boleh. Itu anti serum samalah, anti venom samalah dengan anti serum. Cuma anti venom ni adalah hanya untuk ular sahaja. Anti serum ni umum lah untuk penyakit apa-apa saja penyakit. Okay. Dalam buku teks ada kan contoh ni kan? Ada. Dia tulis venom ke anti venom? Dia tulis anti-serum terhadap bisa ular. Anti-venom. Anti venom kan? Dia venom sendiri lain. Venom dia adalah bisa ular tu sendiri. Bahaya. Anti kalau awak tulis jawapan kan mesti ada sebut anti venom. Anti venom tu maksudnya anti serum lah. Serum tu, anti serum tu dia umum kepada macam-macam jenis penyakit. Contohnya kalau penyakit A, anti serum A, penyakit B, anti serum B dan sebagainya. Okay, tapi kalau anti serum tu bermaksud daripada sumber luar, bukan daripada badan manusia. Kalau badan kita sendiri mengeluar, kita panggil nama antibody. Antibody A, antibody B, tapi kita mestilah disuntik dengan vaksin. Vaksin A, badan kita akan mengeluarkan antibody A. Kalau vaksin B, akan mengeluarkan antibody B. Okay, kalau anti serum, ada je perkataan serum bermaksud antibody yang daripada bukan manusia, bukan badan kita. Maksudnya bukan manusia apa? Bukan badan kita sendiri. Daripada badan organisma lain dimasukkan ke dalam badan kita. Itu beza dia. Cikgu, anti venom tu dia untuk ular je ke? Anti venom memang untuk ular saja. Venom tu sendiri untuk apa? Bisa ular kan? Kalau yang selain daripada ular apa dia? Yang macam yang bisa sengat. Sengat like, kan? Boleh juga kot macam bisa venom tu macam bisa juga kan? Boleh juga pakai kot. Cuma awak je seletak anti venom macam tu lah. Okay, thank you cikgu. Aini Amin. Oh Amin. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Okay, kalau tak ada, just cikgu nak quiz tak? Nak quiz lagi? Okay, siapa boleh teka? Tapi ini tak best lah ada. Okay, kalau contohnya
kalau ada satu penyakit, penyakit ni dikenali sebagai penyakit kulat contohnya, kulat dia menyerang badan kita. Dan kita sakit. Dia jenis apa? Adakah dia keimunan apa? Keimunan pasif buatan, pasif semula jadi, aktif buatan, aktif semula jadi. Okey, cikgu tunjuk kat sini. Lima saat dari sekarang. Situasi ni cikgu bagi, kita dijangkiti kulat dan kita sakit. Alright, itu ada keimunan jenis apa? 5, 4, 3, Aktif semula jadi. Okey, bagi nama Semua jadi. aktif semula jadi. Okey, betul. Okey, kenapa? Kita sembuh dari sakit. Okey, aktif semula jadi. Oh, awak tak nak hadiah kan? Tak ada hadiah tak apa sebab ramai sangat tadi 3-4 orang kan. Okey, situasi kedua. Kita disuntik dengan sejenis bendalir. Okay. And then keimunan kita mencecah 100%. Itu adalah keimunan jenis apa? 5. Pasif buatan. Okay, pasif buatan, betul. Jadi apakah yang disuntik? Anti-serum. Anti-serum, okay. Alright, so awak print screen cikgu punya page ni. Nanti senang untuk awak hafal. Alright, kita ada 8 minit lagi. Senang sangatlah untuk awak. Okay. Kalau terangkan proses peneutralan seorang? Terangkan proses peneutralan. Proses peneutralan. Ni tak ada hadiah, just suka-suka saja. Terangkan proses peneutralan. Dia diguna untuk apa? Okey, awak kena ambil tiga benda. Ya, Encik Nas sekali lagi. Dia macam, seingat saya, dia untuk membuang toksin Okey, yang betul. berbahaya dekat Okey. patogen tu. Alright, betul. Okey, proses dia ingat. Mula dia kena buat apa? Bahan betul, bahan-bahan yang toksik. Okey. Jadi bakteria tu dia akan buat apa? Sistem badan kita kena buat apa? Antibody bergabung dengan toksin. Okey, kemudian P1, P2. Antibody akan meneutralkan toksin tersebut. Alright, betul. Okey. Itu adalah proses peneutralan. Kemudian badan akan jadi? Biasakan antibody akan meneutralkan toksin. Okey, dia ada 2 step je, simple je. Okey. Alright. Kemudian kita ada lagi 6 minit. Siapa nak terangkan tentang proses aglutinan? Simple je. Aglutinan dah sebut tadi kan? Pemendakan. Okey, awak boleh pilih antara 5 ni. Cikgu saya nak terang tu. Okey. Teruskan. Pemendakan ke, penguraian ke, opsinin ke, neutral ke, pengaglutinan. Ada lagi 6 minit. Cikgu, saya nak try explain pemedakan. Okey, boleh teruskan. Antibody bertindak dengan antigen terlarut untuk membentuk satu kompleks, iaitu bendakan. Okey. Lepas tu? Bendakan tersebut akan menjadi mudah dimusnahkan oleh sel fagosit. Okey, lepas tu? Awak rasa-rasa lepas pada cerita tu dia terangkan apa lagi?
Katalah ini adalah soalan exam bio awak. Okey, cikgu suruh awak terangkan tentang proses mendakan. Cikgu akan bagi 10 markah. Apa yang awak kena jawab? Awak dah jawab tadi dah betul, P1, P2 dimusnahkan oleh sel fagosi, lepas tu apa lagi? Awak kena terang apa? Siapa yang menjawab tadi? Saya, Aisyah. Aisyah yang daripada sekolah apa tadi? Abdul Badawi. Fahim. Badawi. Badawi. Siapa yang bertanya soal jawab dengan cikgu, sila PM tepi cikgu and then bagi tahu soalan apa, jawapan apa dan nanti akan cikgu susuli dengan hadiah. Tak kisahlah yang tak nak soal-soal sikit-sikit ni pun tak apa. Okey, jadi Aisyah yang SMK Badawi tadi kan? Cikgu cepat sangat lupa. Okey, jadi kalau soalan awak ada 10 markah, lepas daripada awak sebut yang telah ditanda oleh sel fagosit, awak teruskan dengan soalan jawapan fagositosis tadi. So dapatlah awak 10 markah. Boleh Boleh cikgu. Okey, tahniah. Terima kasih. Okey, ada bagi sama juga yang macam yang lain-lain pun apabila katalah penguraian ni pun dia akan disusuli dengan fagositosis. Kalau pengaginan dia pun tanda-tanda dia buat apa semua, kemudian dia akan disusuli dengan fagositosis. Awak sambung je proses fagositosis tersebut. Okey, jadi awak lengkap boleh dapat 10 markah. Okey, so cikgu akan tamatkan kelas kita, ada lagi 3 minit. Okey, cikgu harap awak semua faham. Jadi siapa yang sekejap cikgu buka dekat sini. Okey. Okey, jadi siapa yang dah jawab soalan-soalan cikgu, sila tadi kalau tak dapat catat nombor telefon cikgu, tanya cikgu-cikgu sekolah awak. Okey, sila PM cikgu, bagi tahu nama awak, sekolah awak, alamat rumah dan apa soalan yang awak jawab tadi. Okey, sila cikgu akan susuli dengan hadiah yang tak seberapa je. Okey. Right, jadi cikgu akan tunggu sehingga pukul 10 sebab kelas kita pukul 10. Kalau apa-apa boleh tanya je. Okay, kita manfaatkan sebab cikgu dibayar sehingga pukul 10, so cikgu tak boleh tamat awal-awal. Okay, sampai pukul 10 baru cikgu tamat. So rugi kalau awak tak tanya. Kita jarang-jarang memang tak dapat. Sekarang ni 100 orang lebih. Sekejap cikgu ambil gambar sikit. Okay. Nurul Syahirah daripada mana Nurul Syahirah? Nurul Izzah, Cikgu Disarah. Okey, untuk kelas untuk yang sekolah cikgu nanti cikgu sharekan screen slide ni untuk awak semua. Untuk sekolah lain awak boleh minta dengan cikgu awak lah kalau ni nanti cikgu sharekan sekali. Cikgu, Ya. ada orang tanya kenapa vaksin boleh bagi kesan radang paru-paru untuk bawah 17? Itu kena tanya doktor ni. Okey. Yang tu belum, secara teorinya sebab kita tak tahu virus ni adalah virus baru. Okey, virus baru dan belum lagi dikaji. Kita tak tahu yang virus yang masuk ni dia telah bermutasi. Okey, dia punya peringkat mutasi dia kita tak tahu yang datang ni jenis varian apa. Sebab itu sekarang ni dia ada varian sampai delta, lambda dan sebagainya. Sebab para pengkaji dekat hospital pun mereka tak tahu virus ini boleh menyebabkan simptomnya apa. Sebab dia telah bermutasi. Awak tahu kan proses mutasi dia kan? Okay.
Jadi kita tak tahu virus yang datang ni simptom dia dia pergi kepada sasaran dia organ paru ke, organ trakea ke, organ mana ke, kita tak tahu. Okay, jadi cikgu memang tak ada jawapan dia sebab secara teori cikgu boleh bagi tahu macam tu je. Okay, dari segi teorinya apabila virus tu masuk dalam badan kita, dia akan merosakkan, dia akan menggunakan DNA dalam sel tersebut. Jadi dia tak tahu, kita sendiri pun tak tahu virus itu dia sasaran dia sel apa. Okay, sel apa dan secara teorinya virus memang dia masuk dalam badan kita, dia akan guna DNA dalam badan kita untuk jadikan diri dia. Jadi adakah organ sasaran dia paru ataupun sebagainya, kita tak tahu sebab dia adalah sejenis varian yang virus yang baru. Kita tak tahu lagi kewujudan dia. Jadi kalau dia kena dekat paru, mungkin organ sasaran dia adalah paru. Jadi dia akan guna sel nukleus DNA pada paru tersebut. Okay, jadi kenapa dia pada usia berapa dan sebagainya tu semuanya masih dalam kajian. Okay, cikgu bukanlah pakar dalam bidang tu. Secara teori cikgu boleh bagi tahu. Secara spesifik memang kalau cikgu bagi tahu nanti salah, awak salahkan cikgu. Okay, maksudnya cikgu nanti bagi jawapan yang salah. Jadi lebih baik memang secara teorinya kita back to basic. Virus adalah dia menggunakan DNA sel badan perumah untuk menjadikan diri dia. Okay, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Cikgu.